Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah, ya basital ladayhi bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Saya ingat raya di Pabali ni tak ramai, banyak ramai, di jalan pun ramai, di surau pun ramai. Alhamdulillah. Baik, kita sambung kitab Adabut Ta'amuli Ma'al Quran, adab bermuamalah dengan Al-Quran, oleh Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim. Wa ma'adzallah an yuta'awwala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula innal Qur'ana yuzayyanu bil aswati aw bighayriha. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari mentakwilkan ke atas Rasulullah bahawa baginda berkata bahawasanya Al-Quran itu perlu dihiasi dengan suara-suara atau selainnya. Baik, dalam hadis Abu Dawud yang telah kita baca, Nabi sebut zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Persoalannya, Al-Quran itu sempurna, dia kalam Tuhan. Sesuatu yang sempurna tidak perlu dihias. Nampak no? Al-Quran ialah kalamullah, kata-kata Allah, datang daripada sifat berkata-kata Allah. Maka kata-kata Allah itu sempurna, tidak ada satu pun titik celahnya. Tiba-tiba Nabi sebut hiasilah Al-Quran dengan suara kamu, seolah-olah Al-Quran berhajat kepada suara. Allah tidak berhajat kepada sesuatu, maka kalamnya juga tidak berhajat pada sesuatu. Baik, jadi di sini Syekh kata kita berlindung daripada memahami kata-kata Nabi tadi, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu, dengan maksud sesungguhnya Al-Quran itu perlu dihiasi dengan suara kamu. Jangan faham lagu tu. Jadi nak faham macam mana? Faham dia, hiasilah bacaan Al-Quran kamu dengan suara kamu. Nampak no? Walaupun Nabi sebut zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu,
tapi yang dikehendaki adalah zayyinu qira'atakumul Qur'an bi aswatikum, hiaskan bacaan Al-Quran kamu dengan suara kamu. Faham? Dua benda berbeza. Quran tak boleh dihias dah, dia kalam Tuhan, tapi bacaan Al-Quran boleh dihias. Bahkan bacaan Al-Quran itu boleh dikritik. Fulan bin Fulan bacaan dia tajwidnya 37 markah, taranumnya 28 markah, contoh. Bacaan Al-Quran boleh diletakkan markah, boleh dikritik, kerana dia melibatkan kita manusia yang membaca itu sendiri. Tapi Al-Quran tak boleh dikritik. Alif lam mim ni tukar kap lam mim senang. Tak boleh. Al-Quran tidak boleh dikritik, tidak perlu dihiasi. Tapi bacaan Al-Quran boleh dikritik, boleh dihiasi. Okey. Jadi maksud Nabi, saya ulang lagi sekali, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu, ialah hiasilah bacaan Al-Quran kamu dengan suara kamu. Jadi Syekh awal-awal lagi kata ma'adzallah, perlindungan dengan Allah. Kita berlindung dengan Allah dari memahami kata-kata Rasulullah ini dengan makna beliau menyebut Quran itu perlu dihiasi dengan suara. Jangan faham macam tu. Yang perlu dihiasi adalah bacaan Al-Quran. Sambung. Faham ke tak ni? InsyaAllah di Pak Bali ni dia lain sikit, dia faham mudah. Faman ta'awwala hadha faqad waqa'a amran 'aziman. Siapa yang mentakwilkan seperti ini, siapa yang kata Quran berhajat kepada suara, hati-hati, dia telah jatuh kepada perkara yang besar. Ayyuhwijal Qur'anu ila man yuzayyinuhu, iaitu dia mengatakan bahawa Quran berhajat kepada orang yang menghiasinya. Bila kita faham bahawa hiasilah Al-Quran dengan suara kamu dengan makna zahirnya, itu bahaya. Yang betul hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara kamu. Tambah satu perkataan ya, bacaan Al-Quran. Kalau dia faham dengan makna tadi, Al-Quran perlu dihiasi, sedangkan makna yang dikehendaki adalah bacaan Al-Quran kamu perlu dihiasi. Al-Quran dah sempurna, tak perlu dihias lagi. Kalau dia faham Quran perlu dihiasi juga, ketika itu dia telah faham bahawa ayyuhwijal Qur'anu ila man yuzayyinu, Quran pula berhajat kepada orang yang menghiaskan dia. Quran tak berhajat, bacaan Al-Quran itu yang menuntut pembacanya untuk menghiasinya dengan suara yang baik. Baik, sambung. Wa huwa an-nuru wad-dhiya'u waz-zainul a'la. Dan Al-Quran itu adalah cahaya, sinaran dan perhiasan yang maha tinggi. Liman albasa bahjatahu, kepada mereka yang memakai kebahagiaannya, wastanara bidhiyaih, dan mengambil cahaya daripada cahayanya. Orang yang mencari kebahagiaan daripada Al-Quran, dia akan mendapat kebahagiaan, bahjah. Dr. Muhammad Isa Ma'sarawi,
Syekh Umum al-Maqari al-Misriyah Bid-Diyar al-Misriyah As-Sabiq, ketua ulama Al-Quran Mesir yang lalu, masih hidup lagi. Beliau kata, sebanyak mana kita inginkan kebahagiaan, sebanyak itulah kita baca Al-Quran. Lagi kita perlukan kebahagiaan, lagi banyaklah ayat Quran yang perlu kita baca. Itu sambung di situ, Quran itu cahaya, sinaran, perhiasan yang tinggi bagi orang yang istanara bidhiyaih, mengambil cahaya daripada cahayanya. Maksud dia mencari petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Dia mencari petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Kadang-kadang dia main petunjuk dalam kita tak perasan. Kita duk fikir nak berhijrah ke tak, aku ni nak tinggalkan kampung halaman, nak berhijrah, ataupun aku nak kekal di kampung halaman ni. Tiba-tiba dia buat mai cerita Nabi Musa alaihissalam. Dia buka Al-Quran hari itu, dia pun baca. Masuk surah Al-Qasas, masuk cerita Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kota Mesir. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Dan datang seorang lelaki daripada hujung kota kepadanya, berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar telah berhimpun untuk menangkapmu, keluarlah engkau, sesungguhnya aku di kalangan orang yang memberi nasihat. Fakharaja minha khaifan yataraqqab, maka keluarlah Musa alaihi salam dalam keadaan takut dan berhati-hati, yakni melihat jika ada orang yang menangkapnya telah sampai kepadanya. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin, dan Musa berdoa, ya Allah, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Contoh, dia pun tengok mana ini cerita Musa keluar daripada Mesir pi ke Madian. Seakan-akan Allah bagi sedikit gambaran, sedikit gambaran bahawasanya mungkin yang Allah tunjuk sekarang adalah hijrah. Baik, jadi begitu juga perkara-perkara yang lain. Kita sambung, no? وعن أبي لبابة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, berkata Abi Lubabah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan di kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Qala faqultu li ibni Abi Mulaikah, maka berkata dia, aku berkata kepada Abi Mulaikah, ya Aba Muhammadin, ara'aita idh lam yakun hasanas saut, wahai Abu Muhammad, apa pandanganmu jika dia seorang yang tidak memiliki suara yang baik? Qala yuhassinuhu mastata'a, kata Ibnu Abi Mulaikah, hendaklah dia menghiasinya sedaya yang mampu. Wa haddatsana Muhammad bin Sulaiman al-Anbari qala Waqi'un wa Ibn Uyainah ya'ni yastaghni bihi, dan menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Anbari, berkata Waqi' dan Ibn Uyainah, yang dimaksudkan Nabi di sini adalah yastaghni bihi, merasa cukup dengan Al-Quran.
Baik. Hadis ni periwayat yang paling atas adalah sahabat Nabi Abi Lubabah. Abi Lubabah, dia kata dia dengar Nabi kata, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Kita masuk kelas taranum, Tok Guru taranum maka baca lu hadis ni. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Lalu berkata dia, kemungkinan di sini Abu Lubabah ataupun periwayat yang lebih bawah, berkata dan bertanya kepada seorang tokoh bernama Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ni dipanggil Abu Muhammad. Wahai Abu Muhammad, apakah pandanganmu pada orang yang tidak memiliki suara yang baik? Qala yuhassinuhu mastata'a. Hendaklah dia menghiasinya sedaya yang mampu. Yang tu baik. Suara saya hilang sebulan lebih rasa. Risau juga. Tak main suara saya. Kita naik sikit dia pecah. Bila mengajak taranum tak boleh bawa. Kadang-kadang suara nak murid dia baca. Kita tak boleh pergi lah. Tak naik. Jadi kita bersederhana dengan suara yang ada sekarang. Cuba ikhtiar lah dekat mana boleh. Ubat merata farmasi lah. Cayak kehak. Itu kena ubat cayak kehak. Dia kata mengantuk. Saya pun ingat boleh tahan ni lah. Mengantuk sungguh. Mengantuk sungguh. Sekali makan tidur itu sampai mungkin 6.30 petang. Kata hak ni mengantuk sungguh. Dia tak mau nak baik lah. Sekali kena tanya doktor. Minta pendapat pakar. Dia tidak sampai ke prestasi kita. Dia ada dalam 60% ya. Dia tak sampai 100% suara kita. Dia tanya sakit tekak, tak sakit tekak. Tak sakit apa. Baik, sambung balik no. Satu cerita lain lagi. Jadi orang yang tidak memiliki suara yang baik, maka dia bacalah Al-Quran dengan sedaya yang dia mungkin. Takat mana dia boleh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh. Suara itu anugerah. Bukan semua orang dianugerahkan Allah suara, tapi usaha dia untuk membaca yang terbaik. Yang tu yang penting. Ibnu Abi Mulaikah kata, hendaklah dia yuhassinuhu mastata'a, memperindah dia setakat mana yang dia mampu. Kemudian di bawah tu dicatatkan hadis ni daripada Sunan Abi Daud, juga ada diriwayatkan oleh At-Tabrani dan selainnya. Cuma di bawah tu ada catatan sikit. Muhammad bin Sulaiman Al-Ambari, dia cerita bahawa ada dua tokoh, Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala, Waqi' bin Al-Jarrah, guru Imam Asy-Syafi'i, dan Ibnu Uyainah, maksudnya Sufyan bin Uyainah, ulama hadis yang syahur. Kedua-dua tokoh ini, Waqi' bin Al-Jarrah dan Sufyan ibn Uyainah, mengatakan maksud Nabi di sini bukanlah berlagu, tetapi yastaghni bihi, merasa cukup. Jadi kalau kita terjemahkan kefahamannya macam ni, bukanlah di kalangan kami mereka yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Dia rasa orang lain yang diberikan duniawi lebih besar anugerah daripada dia. Jangan macam tu.
kita hormati orang lain yang Allah bagi dunia pada dia, dan kadang-kadang dunia tu tidak melalaikan dia, bahkan dia lagi dekat dengan Allah. Jangan bina dalam hati kegaguman pada dunia orang tu, tapi kagum pada orang tu kerana dunia tidak menipu daya dia. Yang tu. Dunia tak mampu tarik dia untuk tinggalkan kecintaan dia pada Allah dan Rasul, pada semayang jemaah, pada Al-Quran dan sebagainya. Orang yang hafal Quran, dia kena rasa nikmat Quran ni paling besar. Bukan untuk sombong, supaya dia merasa cukup dengan Al-Quran. Boleh, insya-Allah. Quran penting. Baik, jadi ada dua tafsiran. Yang pertama, bukan di kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran, maksud dia memperindahkan suaranya ketika baca Quran. Yang kedua, bukan di kalangan kami orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Sambung lagi. Wa qala al-Imam an-Nawawi qala jumhurul ulama'i ma'na lam yataghanna lam yuhassin sawtahu. Berkata Imam Nawawi, berkata jumhur, majoriti ulama, bahawa makna lam yataghanna ialah lam yuhassin sawtahu, tidak memperindahkan suaranya. Jadi pendapat Waqi' bin Al-Jarrah, pendapat Sufyan bin Uyainah tidak kuat. Tak kuat. Imam Asy-Syafi'i sendiri, imam mazhab kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menolak kedua-dua pandangan ini. Imam Syafi'i menolak pandangan Sufyan bin Uyainah tadi, juga merupakan pandangan gurunya Waqi' bin Al-Jarrah. Imam Syafi'i juga mengatakan maksud yang sama, iaitu maksud hadis ni, bukanlah di kalangan kami orang yang tidak memperindahkan suara ketika baca Quran. Sebahagian ustaz-ustaz kita di sini tidak melagukan Al-Quran. Samalah, di situ maksud dia tidak memperindahkan suara ketika baca Quran. Lam yuhassin sawtah. Azan pun kena bagi sedap. Azan tadi tengok video satu orang pelajar bersama dengan Ustaz Fahmi Ashraf. Sedap suara dia, suara lahjah kearaban tu, lahjah Arab. Suara sedap di kalangan orang Melayu ramai, tapi suara sedap beserta lahjah Arab tu tak ramai. Bila dengar hayy 'ala salah, tu boleh naik sikit tu. Jumpa doktor kot suara naik sikit. Dia serayau pakar dah. Azan pun disuruh sedap. Quran lagilah nak kena baca dengan sebaik mungkin, kena baca dengan sebaik yang boleh supaya jadi syiar. Kalau kita baca tajwid elok, lengkap dengung dia, insya-Allah. Saya tulis di Facebook baru ni tentang Al-Imam Muhammad bin Ahmad As-Sa'igh yang wafat pada tahun 725 Hijrah. Wafat tahun 725 Hijrah. Dan cerita beliau dibukukan, dimasukkan dalam buku Ghayatun Nihayah oleh tokoh besar Al-Quran Al-Imam Ibnul Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijrah. Al-Imam Muhammad bin Ahmad As-Sa'igh ni ulama besar Al-Quran di Mesir. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ketika cerita tentang cerita ini, dia kata beliau tidak memiliki suara yang baik.
Orang yang Allah tak anugerahkan suara bahkan tidak mengetahui langsung maqamat, yakni tarannum. Suara tidak seindah orang lain dan tidak mengetahui tarannum Al-Quran, tak tahu. Tapi satu hari dia baca Quran pada semayang subuh, dia jadi imam. Dia baca ayat wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-huda am kana min al-ghaibin. Dan Sulaiman mendapati ketiadaan hudhud, hupu dalam bahasa Inggeris, hupu, burung belatuk, warnanya kecoklatan dengan belang-belang hitam, cantik. Kalau kita type di Google HOOPOE, cantik burung ni, hudhud. Wa tafaqqada at-tayr, dia mendapati ketidakwujudan burung ini, sedangkan dia panggil semua tentera dia mai. Faqala ma liya la aral hudhud, kenapa, kata Sulaiman, aku tidak melihat hudhud? Am kana minal ghaibin, adakah dia di kalangan yang tidak hadir? Suratun Naml, surah An-Naml, surah Semut. Syekh Muhammad bin Ahmad As-Sa'id dia ulang wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-huda am kana min al-ghaibin. Sembahyang subuh dia ulang ayat tu berkali-kali, tiba-tiba ada seekor burung mai. Jemaah belakang nampak, ingat di kepala dia. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-huda am kana min al-ghaibin. Dia ulang lagi, burung tu duduk dengar. Fa idza huwa hudhud, rupanya burung itu adalah hudhud. Subhanallah, no? Burung belatuk tadi, atau mungkin ada terjemahan lain lah. Burung hudhud ni orang Arab ada satu pepatah, dulu saya pernah sebut lah. Orang Arab selalu kata Allahumma hadhid rijalana wa batbit nisa'ana. Ya Allah, hudhudkanlah lelaki-lelaki kami dan jadikanlah itik perempuan-perempuan kami. Hudhud, Allahumma hadhid rijalana. Orang Arab dia perhati perangai binatang. Jadikanlah lelaki-lelaki kami seperti hudhud. Hudhud jantan, hupu yang jantan ni, bila mati pasangannya yang betina, dia akan hidup membujang sampai mati. Dia tidak akan cari pasangan lain. Itu panggil hudhud. Tapi dia kata tu Hud, Nabi kita pun kahwin lain. Yang pergi ikut Hud apa suruh, itu pepatah. Pepatah dengan perlakuan Rasulullah yang mana betul. Perlakuan Rasulullah lah betul. Cuma pepatah Arab lagu tu. Allahumma hadhid rijalana, ya Allah, jadikan lelaki-lelaki kami seperti hudhud. Wa batbit nisa'ana, dan jadikan perempuan-perempuan kami seperti itik. Kerana kebiasaan bittah ini, itik, apabila mati pasangannya yang jantan, itik betina tidak akan mencari pasangan lain. Dia akan kekal membujang sampailah dia mati. Yang tu resmi bittah itik. Baik, balik kepada cerita tadi sebelum azan. Jadi bacaan Al-Imam Muhammad bin Ahmad As-Sa'ir, Sad Alif Hamzah Ghain, bacaan dia tidak sedap, suara dia tak sedap. Syekh Mahmud Khalil Qusari sendiri sebut, guru-guru dia mencerita. Tapi bacaan dia bukan hanya ketika burung ni duduk atas kepala dia, bacaannya menyebabkan orang meninggalkan majlis-majlis nyanyian yang lebih sedap. Ikhlas tu, ikhlas. Suara tak sedap mana, tapi baca tajwid elok, hati ikhlas. Orang zaman tu tinggal majlis-majlis nyanyian, penyanyi-penyanyi yang suara sedap untuk dengar dia baca Quran. Dia bukan suara sedap.
Baik, dan cerita tadi, cerita hupu tadi, burung itu hinggap atas kepalanya, cerita yang kata Syekh Mahmud Khalil Al-Husari telah sampai ke peringkat mutawatir. Cerita ni tersebar, semua guru Quran Mesir akan cerita benar ni sampai. Baik, kita berhenti saat untuk laluan azan, kita sambung. Ayah pergi arahan. Malu ke tu? Suara tak ada kak? Oh ya, kena pergi dulu orang terlari. Jangan lah. Satu. Mari mana? لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا إنك wah bila kita ni. Baik, sambung. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تقريبه وتحزينه وتخشع به
dan yang dikehendaki dengan mengindahkan suara ketika membaca Al-Quran ialah tatribuhu, menggerak-gerakkan alunan suara. Tatrib, gerak. Wa tahzinuhu, membacanya dengan sedih. Wa takhashshu'u bihi, dan membacanya dengan khusyuk, yakni dengan merendah diri dan memberikan tumpuan. Baik, Quran perlu dibaca satu dengan tatrib, dengan sedikit ayakan suara, jangan betul. Contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dia jadi kurang semangat dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dia bergerak daripada tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Gerakkan sikit dia. Kemudiannya tahzinu, membacanya dengan sedih. Tahzin ada dua, satu yang mamduh, yang dipuji, yang ni yang dimaksudkan. Satu lagi yang mazmum, yang dicela. Ingat, baca Quran, kita disuruh menghadirkan kesedihan. Tahzin yakni menghadirkan kesedihan, ihdarul huzn. Tapi dia tak boleh jika dia bukan daripada sifat dia. Yang ni ada ditekankan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Ad-Daqaiq Al-Muhkamah fi Syarh Al-Muqaddimah. Maksud dia macam ni, ada orang dia memang jenis sebab, kebiasaan dia sebab. Nabi ketika mencadangkan nama Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam, Aisyah anaknya antara yang menolak cadangan Nabi. Alasan Aisyah kerana ayah dia baka, ba kaf alif hamzah, sabdukan kaf. Baka maksud dia orang yang banyak menangis. Jadi Abu Bakar ni dia bila baca sikit dia sebab menangis. Orang yang macam ni dia termasuk dalam kalangan orang yang tahzinnya, baca dengan sedihnya, mamduh, dipuji. Memang peribadi dia. Kalau tengok macam Syekh Yasir Ad-Dusuri, Dr. Yasir Ad-Dusuri, Imam Masjidil Haram, yang saya sebut sekarang orang Arab paling suka dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Contoh sikit. Dia memang budaya dia sedih, kebiasaan dia sedih, jadi tak ada masalah. Tahzin itu dipuji. Kalau kebiasaan dia memang jenis sedih, silakan. Hak masalah yang jenis tak sedih, tapi bila tengok orang dekali, orang ramai, Allahu Akbar, ada imam-imam qiyamul lail pun sama. Bila makik qiyamul lail kan orang nak teriak, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia pun buat teriak. Dia pun tak teriak pun, hari biasa tak teriak pun, saja dia buat. Maka jadi haram, kata Syekh Zakaria. Kerana apa? Kerana riak. Riak itu haram, tunjuk ke orang. Ingat, tangisan boleh dikeluarkan dengan pura-pura. Saya banyak kali ulang lah, kita ni boleh pura-pura menangis. Buktinya artis boleh pura-pura menangis. Dan lebih jelas, artis bukan bukti utama. Bukti utama Quran. Ketika kekanda Nabi Allah Yusuf membuang Nabi Yusuf dalam telaga, mereka balik bertemu ayah mereka. Dalam surah Yusuf diceritakan, waja'u abahum 'isha'an yabkun
Mereka balik bertemu ayah mereka pada waktu Isyak, maksudnya petang. Yabkun, menangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b ila akhir al-ayah. Wahai ayahanda kami, sesungguhnya tadi kami pergi seketika berlumba lari. Nastabiq, kami lumba lari, lawan lumba lari. Fatarakna Yusuf 'inda mata'ina wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina, kami tinggal Yusuf dekat barang-barang kami. Fa'akalahu adh-dhi'bu, lalu dia dimakan oleh serigala. Boleh buat rupanya. Sebenarnya dia tak teriak, tapi dia boleh buat teriak. Jadi hati-hati, no. Itu yang kedua, tahzin. Yang ketiga, wattakhashshu'u bihi. Satu, suara itu diayak dengan sederhana, angkat tinggi rendah sikit, tinggi rendah sikit. Kemudian dibaca dengan nada keinsafan, kesedihan. Dan yang ketiga, takhashshu'u bihi, dengan penuh khusyuk. Dengan penuh khusyuk. Penutup untuk malam ni, ada makan apa-apa kan? Tengok saya, tengok ramai ni. Pak Ngah masak apa? Kau kenuri Liverpool tak menang itu. Kenuri TAA, Ten Hag TH. Habis satu, baik. Satu rangkap. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, ajma'al ulama radhiyallahu anhum min as-salaf wal khalaf min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama al-amsar min a'immatil muslimin ala istihbab tahsin as-sawt bil Qur'an ma lam yakhruj an hadd al-qira'ati bit tamtid fa in afrata hatta zada harfan aw akhfahu fa huwa haramun. Telah sepakat para ulama, Allah meredai mereka daripada generasi salaf dan khalaf, generasi yang terdahulu dan kemudian, di kalangan para sahabat dan tabi'in, dan generasi sesudah mereka di kalangan ulama-ulama kota-kota besar, daripada imam-imam, yakni daripada pimpinan-pimpinan agama orang beriman atas sunatnya mengindahkan suara ketika membaca Al-Quran. Sunat, sepakat benda ni, selagi mana tidak keluar daripada had pembacaan dengan tamtid. Seandainya dia berlebihan sehingga dia menambah satu huruf ataupun menyembunyikan satu huruf, maka hukumnya haram. Ini yang kadang-kadang kita duk nasihat qari-qari kita. Yang pertama, tamtid disebut jelas. Ta mim ta ya ta, tamtid ta. Maksudnya ialah taulidu harfil mad, menzahirkan huruf mad fi, pada al-harakat, pada harakat. Macam ni, fathah kalau kita panjang dia akan jadi alif. Fathah nilainya satu harakat, bila kita panjang dia akan jadi dua harakat. Contoh, wala sawfa yarda, wa tu satu harakat, waw fathah satu harakat ya, waw tu. Tiba-tiba kita terlalu berlagu, wa tu dah jadi dua harakat. Ketika itu hukum bacaan adalah haram. Saya kalau dengar tu saya kalih tu sebab itu kita suka dengar Syekh Mahmud Al-Husari baca elok, tajwid jaga.
kasrah bila panjang dia akan jadi 2 harakat. Kasrah tu nilai dia 1 harakat. Bila kita panjang dia akan jadi 2 harakat dan lahirlah huruf ya. Contoh Inna a'tainakal kautsari fasal tharif. Dia lama tuan tu. Bila kita sambung ri tu 1 harakat ya, ri. Tiba-tiba kal kautsari farif. Lama tuan tu, jadi 2 harakat. Maka ketika itu kasrah telah bertukar menjadi ya. 1 harakat telah jadi 2 harakat. Bermakna bertambah 1 huruf, iaitu huruf mad. Atau lebih mudah, maliki yaum. Ki dia panjang. Ki itu 1 harakat. Maliki yaum. Ki dia panjang ki. Ketika itu kasrah telah menjadi ya. 1 harakat telah jadi 2 harakat. Yang ni tamtid. Sama juga bila dhammah, bila panjang jadi waw. 1 harakat itu dhammah. Bila jadi waw itu 2 harakat. Contohnya anfusihim. Fu tu fu ya. Anfusihim. Tiba-tiba dibaca anfusihim. Fu terpanjang 2 harakat. Maka yang ni semua tamtid. Bila tamtid dia jadi masalah. Hujung dia tu penutup. Asalnya sunat baca dengan taranum, baca dengan suara yang baik. Tapi di hujung tu Imam Nawawi sebut kesepakatan ulama ini macam mana? Fa in afrata hatta zada harfan, jika dia melampaui batas sehingga bertambah 1 huruf, yang kita panggil tamtid tadi, tambah 1 huruf, terutama huruf mad. Au akhfahu, atau dia menyembunyikan 1 huruf, fahuwa haram. Sembunyi 1 huruf ni biasanya huruf mad lah. Maksud dia yang 2 harakat dia bagi jadi 1 harakat. Kita panggil al-batru dalam istilahnya. Batara, al-batru. Contoh fi jidiha. Fi 2 harakat, ji 2 harakat. Di itu baru 1 harakat. Fi jidiha hablum mim masad. Tiba-tiba dia baca semua dengan 1 harakat. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Wal'iyadzubillah min zalik. Maka dia buang 2 harakat jadi 1 harakat. Fi sudah jadi fi. 2 harakat jadi 1. Dia buang 1 dah huruf ya. Kemudian ji dia baca ji 1 harakat. Fi jidiha, fi jidiha 2 harakat jadi 1 harakat, bermakna telah berlaku pembuangan 1 huruf mad. Maka yang tu dipanggil al-batru dalam istilah batara. Maka yang ni juga hukumnya haram. Pasal apa haram? Pasal dia kesalahan jali, kesalahan besar. Maka ingat, sebaik manapun suara kita, hiasilah, gunakan dia sekadarnya dalam menghiasi bacaan. Apabila yang kita inginkan redha Allah, kita tak perlu jadi macam orang yang baca teran sampai naik urat-urat ni. Kalau kita hanya inginkan Allah, Allah dia terima bila hang baca sehabis yang elok. Ni sampai wa ma. Oh dia sebenarnya dalam kita tak perasan, hati kita dikotori dengan niat untuk mencari kekaguman orang lain, supaya orang menjerit Allah, Allah ya Syekh, qira'atuka jamilah, Allah, Allah sallu ala nabi. Orang menjerit, kita pun meremang tarik lagi. Wallah. Kalau kita cari redha Allah, tak perlu jerit-jerit pun. Bacalah.
betul nak naik harakat tak apa, jawabul jawab paling tinggi, turun sikit jawab nawa qara, tak ada masalah. Cuma kalau kita cari Allah, dia akan nampak beza dengan kita cari pandangan manusia. Maka carilah Allah, kerana manusia tak boleh bagi apa pun pada kita. Yang jerit ke hang 10 ringgit pun kadang-kadang tak nak bagi. Allah tu yang duk bagi hang anak, bagi hang kereta, padahal niat hang hanya untuk cari manusia. Tapi yang bagi adalah yang hang tak cari, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi penutupnya kita faham di situ, sepakat ulama memperindahkan suara ketika bacaan Al-Quran adalah sunat, tapi jika bertambah satu huruf kita panggil tamqid, atau berkurang satu huruf kita panggil al-batru, maka fahuwa haram. Hukumnya Imam Nawawi sebut jelas, jadi haram. Maka haram, bahaya tu, bahaya. Jadi haram, jadi berdosa. Orang baca Quran dapat pahala, dapat kasih sayang Allah. Dia baca Quran dapat dosa. Wal'iyadzu billahi min zalik. InsyaAllah kita berhenti tang ni dulu. Yang baik daripada Allah, yang lemah kurang di sana atau lemah kurang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat-zuriat kami, dosa mereka yang menyayangi kami, dosa mereka yang pernah berbuat baik kepada kami, dosa seluruh umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hadirkan dalam hati kami ya Allah, dan zuriat-zuriat kami ya Allah, kecintaan kepada Al-Quran ya Allah. Jadikan kami generasi yang menjunjung tinggi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pakaikan kami dengan pakaian Al-Quran, bentuklah akhlak kami seperti akhlak Al-Quran ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Tenangkan hati kami di dunia dan di akhirat. Lapangkan rezeki dunia kami dan berkatilah di dalamnya ya Allah, dan anugerahkan kami kekayaan yang sebenar-benarnya di sana, kekayaan hakiki dan abadi. Wa sallallahumma ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.